izin Allah jualah dapat kita berhimpun dengan maksud yang sama, kita bertemu dengan tujuan yang satu yang tidak membeza-bezakan kita, demi untuk sama-sama kita mencapai dan kita meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan demi untuk sama-sama kita beroleh keimanan yang kental, keimanan yang kokoh, keimanan yang sempurna. Dan semua itu merupakan satu amanah yang paling besar yang kita pikul, kerana keimanan itulah akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan amal saleh itulah merupakan bekalan kita di saat kita bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Itulah sentiasa saya beringat dalam ceramah-ceramah, biarlah dalam hidup ini kita mampu untuk konsisten beristiqamah dengan ilmu, dengan amal. Walaupun dalam keletihan cari kekuatan, dalam kepenatan cari kekuatan, dalam kesempitan cari keluasan. Sebab ilmu dan amal tidak datang secara percuma. Amal dan ilmu datang hasil daripada usaha. Gigih kita berusaha, datanglah amal, datanglah ilmu. Tapi kalau kita tak berusaha untuk mencapai ilmu dan amal, kita akan berada dalam keadaan yang sempit sesempitnya. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa berikan kita ruang dan peluang dalam hidup. Bermula sahaja kita bangun awal pagi. Saat kita bangun awal pagi, Allah buka kembali ruang ingatan kepada kita. Penglihatan nampak, ingatan jelas, tenaga Allah pulangkan balik. Bila bermula saja nikmat rezeki itu terpulang kepada kita. Ada orang yang Allah rezekikan kepada nikmat yang pelbagai, tapi dia tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang alhamdulillah dibangun awal pagi dengan akal yang cerdas, mata melihat, tangan yang boleh memegang, kaki boleh melangkah. Dia mulakan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wuduk diambil, hampar sejadah, tangan diangkat, kemudian munajat, air mata tumpah, merintih berdoa, jalan ke masjid, tunaikan subuh. Maka itulah kemenangan awal kita. Allah tidak akan sia-siakan perjalanan mulia kita dengan rezeki dan rahmat yang panjang. Tetapi bila manusia tidak mengambil rezeki Allah beri dengan cara yang baik, sempitlah hidupnya, sempitlah jiwanya, susahlah hati dan perasaannya. Maka akhirnya jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, salahkan diri sendiri. Maka berbahagialah bila mana Allah berikan kita rezeki yang besar ini, kita dapat lakukan sebaik-baik amalan. Contohnya macam sekarang 9:30 pagi hadir ke masjid untuk berduha. Jam 9:30 pagi dapat duduk majlis ilmu sebegini rupa, dengan khusyuk, tawadhu', dengan hati yang tulus ikhlas, merintih kepada Allah keampunan dan keselamatan. Apalagi yang berduha sebelum datang atau berduha kejap lagi, wuduk diangkat, rukuk dan sujud, kemudian merintih berdoa. Itulah kemanisan. Kemanisan tuan-tuan, kemanisan yang kita lakukan untuk kita, bukan untuk orang lain. Semua amalan kita untuk kita. Allah tidak akan mengambil sedikit pun amal kita. Sebab apa? Allah tak minta amal daripada kita. Allah tak berhajat amalan kita. Kerajinan kita, kesungguhan kita, ibadat kita, ilmu dan semua kita buat, Allah tidak nak walaupun seinci. Sebab Allah tak berhajat kepada kita. Kita berhajat kepada amalan kita.
Kita berhajat kepada redha Allah. Maka semua amalan kita buat ini adalah untuk kejayaan, keselamatan, kemenangan kita di hari akhirat nanti. Maka beruntunglah orang yang datang dengan amal yang banyak, Allah redha buatnya, beruntunglah. Dan kecundanglah mereka datang dengan jiwa yang kosong, amalan tak cukup, iman tak ada, dosanya banyak. Kecundanglah mereka depan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pilihan kita? Jawapannya ialah pilihan kita ilmu kita cari, amalan kita buat, iman kita perkemaskan, iman kita jaga betul-betul, dan buatlah kebaikan selagi mana kita ada kemampuan untuk melakukannya. Kerana manusia ni tuan-tuan, bila sampai masa, dia akan berhadapan dengan 3 perkara. 3 benda ini melemahkan kita. Yang pertama, sakit. Bila sakit, tubuh dah tak larat, mata dah kabur, telinga dah tak dengar, kaki dah tak melangkah. Sakit, apa yang kita ada? Tak ada apa dah. Telinga tak dengar, kaki tak boleh melangkah, bigi lama pun tak dapat, mata kabur, ingatan tak berapa nak elok. Sakit. Yang kedua, yang kita kena hadapi, yang kita paling takut bukan sakit semata-mata, tetapi yang kedua ini kata para ulama ialah bila Allah uji kita dengan kejahilan. Jahil, kita tak nak belajar, tak nak mengaji, tak nak cari ilmu, tak nak buat kebaikan. Jahil, itu penyakit. Yang ketiganya, yang kita paling takut ialah Allah matikan kita, tak sempat kita bertaubat. Allah ambil nyawa kita mengejut, tak sempat nak bertaubat, tak sempat nak pulang kepada Allah kembali. Lalu kita mati dalam keadaan tidak terampun dosa-dosa kita. 3 keadaan kita boleh hadapi. Sakit yang tiba-tiba boleh berlaku, itu yang kita paling takut. Kejahilan yang datang dalam hati kita, dan kematian mengejut tanpa kita dapat keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh berlaku. Tak kira siapa. Maka kita nak basmikan daripada hidup ini kejahilan. Kita tak nak mati dalam keadaan Allah tidak redha. Kita nak tak tunggu sakit baru kita nak beribadat. Gunalah nikmat rezeki sehat ini, jalan kita beribadat. Sebab Nabi sebut dalam hadis, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Rebut 5 perkara, belum tiba 5 yang lain. Yang pertama, sihataka qabla saqamika. Waktu sehat belum sakit. Ya, benar sekali. Rebutlah peluang ketika sehat belum sakit. Yang kedua, faraghaka qabla syughulika. Waktu kamu ada masa, belum kamu sibuk tak menentu. Ya, benar. Ada masa, buatlah ibadat. Dah sibuk, kadang tak sempat. Bukan saya nak datang jemaah, datang dengar ceramah, nak sembahyang pun tak ada, kerana sibuk amat sangat. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla haramika. Waktu kamu ada kekuatan upaya dalam keadaan muda, belum tibanya kamu dah tua nyanyuk. Saat bila kamu masih muda, tenaga masih ada, belum tiba kamu dah tua, dah nyanyuk, dah lupa-lupa dah. Yang keempat kata Nabi, bila sihataka qabla saqamika, waktu kamu sihat belum sakit. Yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hayataka qabla mautika. Yang keempat, hayataka qabla mautika, waktu kamu hidup belum mati. Dan yang kelima kata Nabi, ghinaka qabla faqrika, waktu kamu ada harta belum kamu miskin. Ada harta, sumbang. Dah miskin, tak dapat menyumbang apa dah. Ini 5 perkara yang Nabi ajar kita berhati-hati, berjaga-jaga. Maka kita nak ambil kesempatan sihat kita. Ada masa, waktu hidup, ketika kita dalam keadaan masih muda, maksud ada kekuatan. Dan ketika kita ada harta, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan urusan kami, permudahkan harapan kami, permudahkan hasrat kami, ya Allah. Ya Tuhan kami, kita merayu Tuhan, kita merayu. Saya sering sebut, kalaupun tuan-tuan sedengar, tak dengar pun tak apa, saya sering sebut, itu bahasa saya selama ini. Langit tak selama kita junjung, bumi tak selama kita pijak. Peganglah konsep itu. Langit tak selama kita junjung, dan bumi tak selama kita pijak. Bila sampai masa langit yang kita nampak begitu indah, tak indah lagi dah. Sebab mata tak memandang, telinga tak mendengar, hati dah tak ada apa dah perasaannya. Dan bumi yang kita pijak sekarang, bukan kita pijak dah, kita ke dalamnya, dikebumikan oleh bumi itu sendiri. Dan kita keseorangan, tidak berteman, tidak berkeluarga lagi, melainkan kita seorang-seorang. Ini hakikat. Alhamdulillah pada pagi ini kembali bertemu dengan semangat ilmu, semangat beramal, semangat beribadah. Jom sama-sama kita sambung bincangan kita daripada kitab tafsir, tadabbur dan tafsir ayat surah Luqman, surah yang ke-31, sambungan bicara pada bulan yang lepas, iaitu pada tanggal 27 Jun yang lepas. Hari ini 25 Julai. Sebulan lepas saya telah mulakan surah ayat yang berada dalam surah Luqman, iaitu ayat daripada A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkurillah, ayat 12. Surah yang ke-31 dalam juzuk yang ke-21. Tuan-tuan buka Al-Quran bersama dan perhatikan. Baik. Ayat yang saya nak sambung pada pagi ini ialah ayat daripada Al-Quran Al-Karim, iaitu ayat seterusnya, iaitu ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Maksudnya, ya bunayya, 13 okey. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Ini sambungan. Berkata Luqman kepada anaknya yang ke-13 itu, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. 13 Luqman. Saya tak nak bincang lagi tentang siapa Luqman dan anaknya. Nabi ke bukan, kita dah bincang sebelum ini. Saya tak nak bawa lagi cerita Luqman dan sejarah kehidupannya, dah kita sebut walaupun tak panjang. Sekarang direct kepada apa bicara Luqman kepada si anaknya yang dicintai. Tuan-tuan, perhatikan dengan baik. Kita nak mengambil iktibar. Bila kita baca Quran, tafsir ayat, kita nak ambil iktibar. Ini bukan bacaan biasa. Ini adalah Al-Quranul Karim, pedoman, panduan kepada kita. Sebab Allah tidak akan menukilkan cerita melainkan ada kebaikan kemuliaannya untuk kita ambil pengertian dan pengajaran. Itu hakikatnya. Baik. Yang pertama, cuba tuan-tuan tengok bagaimana kecerdikan seorang bapa dalam mendidik anaknya. Apa kecerdikan ibu, apakah kecerdikan seorang ayah? Nama Luqman. Tuan perhati. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ketika mana Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia memberi pelajaran. Saya nak ambil kalimah ya'idhuhu sebab ini disebutkan para ulama dengan tafsir cukup cantik. Wa huwa ya'idhuhu, bahasa Arab tuan-tuan.
Ya'idhu dengan daripada kalimah wa'adha. Al-wa'adh. Al-wa'adhu bahasa Arab dengan makna nasihat yang murni. Al-wa'adhu kalau terjemah bahasa Arab ke Melayu, nasihat yang indah. Nasihat yang murni, yang indah. Itu al-wa'adh. Itu menunjuk kepada kita satu langkah bijak Luqman. Apa dia? Dia mendekati anaknya dengan jiwa kasih dan sayang. Tidak berkasar, tidak berkeras, dan tidak terlampau tegas dengan ketegasan yang melampau. Itu sifatnya. Satu kata Allah, wa huwa ya'idhuhu. Seolah dalam bahasa mudahnya, dia datang dalam keadaan dia peluk anaknya, dia rapati anaknya, dekati anak dengan perasaan sayang dan kasih. Suatu nasihat yang begitu murni dan begitu indah. Al-wa'adh. Sebab kalimah ini tuan-tuan besar bahasa Arab ni. Antara kalimah digunakan pakai dalam bahasa Arab ialah al-wa'idh. Al-wa'idh alif lam waw ain dha. Al-wa'idh alif lam waw ain dha. Al-wa'idh. Apa makna al-wa'idh? Al-wa'idh dengan makna pendakwah, ad-da'i. Ini agak sikit bahasa lah ni, tapi ketika sebut sebab ini masalah berkaitan. Al-wa'idh alif lam waw ain dha bermakna ad-da'i, iaitu pendakwah yang mengajak kepada kebaikan. Baik. Bila sebut al-wa'idh, pendakwah ni tak boleh berkeras. Pendakwah ni orang yang harmoni, cara bercakap, cara menyampaikan maklumat, cara mengajak orang mesti sifatnya murni, lemah lembut. Itu nama pendakwah. Ad-da'i, al-wa'idh, iaitu mengajak kepada kebaikan secara murni. Batu seorang pendakwah kalau bercakap dengan kasar, dengan nada yang kasar, bahasa yang kasar, bukan pendakwah. Bukan. Seorang pendakwah dia bercakap dengan bahasa yang lunak, ajakan yang bersifat lunak, bahasa yang lunak, cara-cara yang lunak. Itu pendakwah. Tak boleh guna bahasa yang kasar. Tuan-tuan semua ni teruk, tak sembahyang, dosa besar, neraka. Tuan ingat, nak jadi neraka. Bukan sifat macam tu. Tapi pendakwah lunak dalam kata-katanya. Tuan-tuan, contoh Islam agama indah. Buat pahala sebanyak mungkin, syurga menanti, Allah reda. Cara itu, hatta teguran pun kena tak kasar. Itu namakan ad-da'i, pendakwah. Dalam kata-kata ini Allah sebut ya'idhu. Luqman bercakap lembut kepada anaknya, murni kepada anak-anaknya. Ini saya angkat cerita bukan apa sebab dalam tema kita dengan keluarga nama anak-anak tuan-tuan, kekasaran tidak ke mana-mana. Bahasa yang kasar, ucapan yang kasar, bahasa yang tak berapa nak elok tak akan bawa kebaikan kepada anak utamanya. Dia tak boleh macam tu. Alung tak buat, mempukul tak, mama rotan. Kena buat, tak buat, mama rotan. Datang ayah terajang. Contohnya. Tak kena. Tak kena tuan-tuan. Jadi anak-anak, Luqman kata, ya bunayya, dalam keadaan wahwa ya'adhu. Itu satu. Yang kedua, cuba tengok dia guna perkataan apa. Ya bunayya, wahai anakku yang sayangi. Tengok. Ini semua tema penting dalam kita nak mendidik anak-anak dan kita beri ilmu kepada mereka. Tuan-tuan tolong angkat cerita ini demi untuk kita mencapai apa kita nak. Kita nak dia apa anak-anak ni? Saya tak tahulah. Di peringkat usia kita sekarang, mungkin anak kita yang dah dewasa, anak kita ada usia 20-an, 30-an. Tapi tak kemungkinan kalangan tuan-tuan, puan-puan, ada anak baru dalam usia belasan tahun. Baru abang long umur 7-8 tahun boleh jadi kalangan yang hadir pada pagi. Ataupun 15
di kalangan atuk-atuk yang akan dapat cucu. Mudah-mudahan ruang masih ada. Betul, didik anak-anak ini, kata Luqman, Allah sebut wa huwa ya'azuhu, dia didik dengan ucapan yang harmoni, yang baik-baik. Maka ini satu langkah bijak seorang manusia bernama Luqmanul Al-Hakim. Jadi tuan-tuan, ini satu di antara peringatan besar. Maka marilah sama-sama kita bila didik manusia bernama anak ini dengan jiwa, dengan hati, dengan perasaan. Kita ucap satu perkataan dengan hati. Betul, ada ulama yang kata dalam ini soal kita anak-anak ni, saya bercakap ni tuan-tuan kerana ada tafsir, menafsirkannya, ada hujahnya. Lepas kita tuan-tuan, bila kita nak ajak anak kepada kebaikan, nak didik anak kepada kebaikan, dalam ucapan kita sebut, sertakan yang pertama dengan niat yang tulus. Niat kita tulus pada Allah. Aku nak ajak anak kepada kebaikan, nak tegur pada kebaikan, hati yang tulus. Yang kedua, dengan ucapan yang lemah lembut, bukan kasar dan perkataan yang keras. Pertama, hati tulus mulus. Kedua, ucapan yang lemah lembut. Yang ketiga, dengan harapan. Ada ketiga-tiga dalam kita ajak anak kepada kebaikan. Hati tulus ikhlas, ucapan lembut, dan harapan. Harapan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya nak buat contoh yang mudah. Katalah kita dengan anak kita namanya Abang Long. Abang Long bukan umur 35 ni. Abang Long usia masih kecil. Apa ucapan kita? Bang, kalau abang solat, Allah sayang. Abang tengok mama solat kan? Mama bapa tak tinggal solat. Kan abang Long tahu kan? Abang Long tengok kan? Kalau abang Long solat, Allah sayang. Abang Long belajar muda, berjaya abang Long, mama pun tenang. Ungkapan ini, ungkapan datang daripada hati, kata-kata yang baik, dan ada sandaran harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya sebut benda ini mungkin tuan akan kata, itu kami dah buat. Alhamdulillah lah. Ini menepati apa yang dibawakan oleh Luqman pada anaknya, wa huwa ya'azuhu tadi. Sebab Al-Quran bila bercakap tentang satu peristiwa, tuan-tuan, ini bukan cakapan biasa, ada makna tersirat. Sebab apa yang tersurat? Ada makna tu. Inilah kehebatan Al-Quran yang penuh dengan ibrahnya, panduan kepada kita. Maka yang pertama ialah wa huwa ya'azuhu. Contoh tadi saya bawa kepada tuan-tuan, ucapan lembut dengan hati yang tulus. Betullah ada di kalangan para pendidik agama, pendidik dalam soal kekeluargaan, sebagai contoh Dr. Abdullah Azzam dalam tulisan beliau. Abdullah Azzam ini seorang tokoh besar yang meninggal syahid di Afghanistan. Abdul Azzam namanya. Dia syahid di Afghanistan, dia dengan anak laki-laki syahid. Ini zaman satu ketika dulu dia pergi Pakistan, di Afghanistan mati berjuang. Disebut tulisan, ini saya baca dah lama masa belajar lagi. Dah ingat dalam 30 tahun lebih, 40 tahun lebih kurang, ataupun dalam kita 85, 37 tahun lepas. Kata Abdul Azzam, dia kata apa? Dalam kita nak bercakap dengan orang yang kita kasih, siapa? Anak kita. Nasihat datang daripada hati, bukan bibir semata-mata. Pada hati, bukan bibir, pada hati. Bibir bercakap daripada hati yang berkata-kata. Kalau kita bercakap daripada mulut kata-kata semata-mata, hati tak ada, tak sampai ke maksud yang kita nak. Tapi kita cakap hati dengan doa sekali, harapan sekali pada anak kita nak bentuk, jangan bimbang. Sebab apa? Kata Abdul Azzam, ini kaedah tuan-tuan. Saya pun duk kaji semak betul sebenarnya. Kata Abdul Azzam, Syekh Abdul Azzam, dia kata apa? Sebab kita dengan anak ini, ia ada 3 elemen yang besar. Pertama, elemen darah daging. Darah daging kita. Anak itu darah daging kita.
Zuriat kita. Darah dia, darah kita. Daging-daging kita. Anak kita. Pertama, elemen darah daging. Tulang urat yang sama. Yang kedua, anak kita adalah nyawa kita. Nyawa kita, nyawa anak kita. Nyawa dia, nyawa kita. Sebab rohnya, roh yang sama. Anak itu roh kita juga. Yang kedua. Yang ketiga, Ta'ala Azam, di samping urat daging yang sama, roh yang sama. Yang ketiga, anak kita ini adalah merupakan kita punya harta. Harta kita yang kita kena jaga betul-betul, raih betul-betul. Jadi kata Azam, kalau kita gabungkan tiga-tiga tadi, kita bagi nasihat datang pada hati, daripada tulus, daripada doa munajat kita pada Allah Azza wa Jalla. Betullah kita boleh sampai maksud kita nak sampai. Tuan-tuan, panjang cerita sebab saya nak ambil kalimah ya'zu tadi. Tadabbur ni tuan-tuan. Kalimah terpenting supaya kita sampaikan mesej pada anak kita dengan penuh harmoni. Hari ini, siapa yang tak nak bawa anaknya ke jalan kejayaan? Semua kita nak anak kita berjaya, berakhlak mulia, berilmu, beriman, jaga ibadat, jaga salat, jaga akhlak, hormati orang tua, tak berkasar, dapat kebaikan, dapat keimanan, dan sampai itu harapan kita. Tak ada orang nak tengok anak terbiar. Tak ada orang tengok anaknya dalam keadaan biarlah dia macam mana. Tak ada. Yang jiwa kita anak tu anak itulah dia. Kejayaan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, keilmuan, nak semua. Kita tak nak dengar satu hari anak kita dalam keadaan berakhlak buruk. Yang kita nak ialah tenang, setenang-tenang. Tanya di masing-masing. Kalau itulah hasrat kita, harapan kita, maka jalan agama Allah tunjuk kepada kita. Suatu caranya antara ialah wa huwa ya'dhuhu, bila bagi nasihat, berilah nasihat yang penuh dengan harmoni dan kelembutan. Maka di sini kata para ulama, apa saja nasihat yang bersifat kata-kata yang kasar, yang bersifat kata-kata yang buruk, bersifat gelaran yang buruk, adalah tertolak dalam agama. Boleh kata haram dalam Islam. Apa saja ungkapan yang datang dalam keadaan buruk, kata yang kasar, haram. Bahkan tiap perkataan yang buruk itu boleh jadi doa pada anak kita. Abang lu, kau ni bodoh lah betul. Doa. Abang lah, kau ni memang degil. Sungguh degil. Mama pun rasa kau ni patut. Itu doa namanya. Itu doa. Maka jangan salah. Satu masa datang, anak kita degil. Ya, sebab kita dalam usia dia 5 tahun, kita dah kata berdegil. Usia 20 tahun, dia tak hirau kita. Ingat balik sejarah yang tahun yang lalu, kita pernah sebutkan dia, awak ni degil, awak ni memang bodoh. Ya, doa itu adalah sebahagian ucapan tu doa. Tuan-tuan, ini antara nikmat dalam beragama ni. Betullah seorang bapa, ibu yang ada nilai agama, lidahnya akan terkawal. Lidahnya akan terkawal, melainkan ucapannya lembut, harmoni dan ada nilai. Dalam situasi apa sekalipun, nak marah ni, tapi kita ada kekuatan dalam kita. Betul, saya terbaca tulisan, panjang cerita saya pergi, sebab saya ada anak, tuan-tuan. Cucu pada 4-5 orang sekarang ni. Kita cuba nak apply ke benda macam ni. Kita nak tengok keluarga ni keluarga bahagia berjaya, bukan keluarga yang kacau bilau. Tak nak tengok, tuan-tuan. Tak nak tengok kita nak keluarga bahagia, anak-anak kita berjaya. Tak akademik tinggi pun akhlaknya tinggi, nilai agamanya tinggi. Apalagi kalau akademik tinggi lagi bagus, akhlak pun tinggi, kita nak. Tuan-tuan, saya sebut ini, tuan, tak bukan apa. Ini raca kita bersama. Satulah dalam mendidik anak-anak, permulaannya daripada ibu dan bapa itu sendiri. Kalau ibu bapa ada niat yang betul, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik digandingkan dalam konteks amalan, anak-anak insya-Allah
menjadi warisan yang terbaik. Apalagilah dalam hidup sebuah keluarga yang namanya ibu ayah, malam siang, pagi siang, malam siang, bila-bila masa dia dengan Allah tak putus hubungan. Sebut tentang anak, belum dia bercakap kepada anak, dia doa kepada Allah lebih awal. Ya Allah, aku nak tegur anakku dalam satu perkara. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Engkau memiliki segala-galanya. Anak aku engkau miliki, hatinya engkau miliki. Berikan aku kekuatan ya Allah. Biar aku bercakap nada yang baik, nada yang harmoni, ucapan yang baik sampai pada anakku dengan izinmu ya Allah. Nampak tuan-tuan? Dengan Allah kita mulakan hubungan. Turun ke level anak kita, setelah mana dengan Allah kita ada kekuatan. Kita munajat, kita minta, merintih, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, saya tahu cakap dalam nada sebab apa? Sebab ada hujah Quran ini. Kita bercakap lagi tentang soal praktis skill ke seni kebapaan. Kalau tak tengok dalam kacamata agama, kita gagal. Kita gagal sebenarnya. Lepas tu agama kena di depan. Bila mana kita ada sifat semacam mana adanya kekuatan di sebalik kekuatan Luqman ini, itulah faktornya. Baik, satu, selesai. Kemudian Ya'zu jelas ya, kata-kata yang lembut, yang harmoni, kata-kata yang merangsang. Itu maksud Ya'zu. Kemudian tengok apa kata Luqman. Ya bunayya. Ya bunayya ni tuan-tuan, ikut bahasa Arab ialah suatu kelembutan. La ya bunayya, suatu kelembutan yang bersifat, sifatnya kata tafsir ialah sifat yang begitu harmoni. Saya nak sebut terjemah payah juga ni. Ya bunayya, kalau terjemah ialah seolah jantung hatiku. Wahai anak jantung hatiku. Wahai anak permata hatiku. Seolah macam itulah. Kalau nak sebut ya anak, boleh ya ibni. Ibni anak. Tapi ditasghirkan, ditasydidkan. Ya bunayya lebih bermakna wahai anak permata hatiku. Anak yang aku kasihi. Wahai anak yang ayah cintai. Itu maksudnya. Itu ya bunayya. Ibasarat tuan-tuan, kaya. Kaya tuan-tuan. Kalau saya kata ya akhi. Akhi bahasa Arab yang saudara. Al-akh. Ya akhi, saudaraku, wahai saudaraku. Tapi kalau saya kata ya ukhayya. Ya ukhayya berapa? Saudaraku yang aku sayang sangat-sangat. Saudara aku cinta sangat-sangat. Itu maknanya ya ukhayya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bila Allah mimpikan apa dia? Sembelih anak kan? Surah As-Saffat ayat 101. Kata Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Surah As-Saffat ayat 101. Cerita Nabi Ibrahim mimpi sembelih anaknya. Keesokan pagi dijumpa Nabi Ismail anaknya yang masih kecil. Apa dia kata? Ya bunayya. Sama dengan kalimah ini. Ini. Ya bunayya. Ibrahim guna ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Tengok, Ibrahim kata, wahai anak yang aku paling sayang, wahai anak yang bapa paling cinta, wahai anak yang bapa paling kasih. Itu mana ya bunayya. Ismail pula jawab kepada ayah dia. Apa dia jawab? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Jawab Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya abati. Ayah bahasa Arab al-ab, alif hamzah atas ba, abun, ayah. Boleh panggil ya abi. Kita ini pun adakan anak-anak kita panggil ayahnya apa? Abi. Abi ummi kan. Dunia sekarang. Dulu
abah dengan mak. Sekarang ni abi itu abi saya, itu umi saya. Sekarang dah melebar masyarakat. Kalimahnya abi, umi, ayah dia lah. Kita panggil ayah, panggil abi. Dapat Arab sikit. Abi ayahku. Tetapi bila sebut ya abati, maknanya ayah aku paling sayang. Mendalam tu. Ya abati, ayahku yang aku paling cinta, ayahku paling sayang. Itulah lafaz Ismail pada ayahnya. Ayah panggil dia ya bunaya, anak aku paling sayang. Dia jawab pada ayahnya, ya abati, wahai ayah yang aku juga paling sayang. Permata hatilah seolah-olahnya. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan bagaimana menggunakan perkataan yang paling terbaik buat anak-anak satu amalan mulia. Namanya anak kita apa dia? Ammar, katakan. Ammar tu anak saya lah, sulung. Ya, saya ada Facebook Abu Ammar. Kita kata Ammar, bukan kata Ammar. Ammar baba sayang, Ammar yang baba sayang, Ammar permati-mati abang tu. Kita guna perkataan melambangkan rasa cinta sayang kasih. Ini akhlak dalam kita beragama. Itulah hari ini saya sebut ini tuan pengalaman tengok dalam masyarakat. Isteri saya kerap, ini saya dengar ni, dengarlah ni, ada kat rumah tak apa sihat, ya, demam lah sikit, ya. Dengar ni, saya puati bila dia sebut pada anak-anak, panggil anak, ya. Minta malah sebut jugalah sebab pengalaman tu mengajar saya. Orang lelaki ni dia payah sikit, puan-puan, jadi ego tak menentu, ya. Payah sikit. Orang perempuan, ibu mudah. Kalau anak telefon saja, I love you, dia guna perkataan tu. Anak telefon bunyi perkataan I love you. Dia sebut benda tu maknanya nak rasa tu anak kata, bila mama kata I love you tu, anak pun jawab. Benda yang sama pada amak. Nampak tak tuan? Biasa gunakan? Tak guna. Tahu, saya tahu perempuan pun orang yang terbaik. Jadi lambang itu ada. Kita letakkan suatu kerangka perkataan yang melambang keseronokan. Tak love you pun kita kata apa? Apa ni, anak mama terbaik, anak mama cerdik, anak bijak. Kita guna perkataan yang melambangkan satu nilai. Terbaik, bijak, bagus, akhlak mulia, anak mama terbaik. Itu satu perkataan yang menarik tuan-tuan. Rupa-rupanya dalam Quran, Luqman Hakim dah guna pada anaknya. Ya bunaya, wahai anakku yang cukup aku sayangi, anakku cukup aku senangi, permata hatiku. Jadi ini amalan baik. Maka tuan-tuan, saya ingat dalam sejarah kehidupan kita zaman moden hari ini, kita boleh buatlah. Kita dalam satu masa dengan mak ayah kita, pernah ayah panggil kita perkataan, kau nama kita Syarifah, Syarifah buati ayah. Tak pernah kan? Masa kita kecil ayah panggil apa? Mepah kalau dia Kelantan, ya. Contohnya kasar kadang-kadang ayah kita, sebab ayah kita masa tu masa dia tak belajar sangat tentang teknik macam ni. Bukan Quran tak ajar, dia tak baca Quran, dia tak tahu. Tapi kita baca Quran, kita tahu. Rupa-rupanya memanggil nama anak dengan panggilan cinta sayang kasih, ada tambahan perkataan, itu satu benda yang baik. Sekurang-kurangnya dia satu doa. Anak mama yang terbaik, anak mama yang cerdik, anak umi yang bijak, anak umi yang cantik. Doa tu, mudah-mudahan cantik itu bukan tak berbaras, cantik akhlaknya, cantik moralnya, cantik cara hidupnya. Itu satu doa. Tambahan pula kita angkat perkataan dengan harapan. Kita sebut anak mama terbaik, hati kita bercakap, ya Allah, baikkan akhlaknya, baikkan agamanya, baik. Nampak tak tuan-tuan? Allahu Akbar. Saya kira tuan-tuan, benda macam ni dalam Islam ni, Quran dah atur dah cara interaksi dengan anak-anak, cara komunikasi dengan anak-anak. Quran dah atur dalam cerita macam ni. Cuma bila kita tak kaji, tak baca, tak tadabbur, kita tak rasa apa lah. Sekadar baca lah. Bila kita tadabbur ayat-ayat macam ni, Allah, cantiknya perjalanan sebuah kehidupan keluarga dengan anak ni diatur oleh
Al-Quran semacam cerita Luqman Al-Hakim ini pada anaknya. Jadi ini amalan mulia lah ni. Jadi bermulalah kita dengan anak ni tuan-tuan. Kalau ada di sana minta maaf tersebut, kita pernah berkasar anak-anak, saya ingat sampai masa minta maaf lah. Kalau kita dengan anak-anak satu masa puan ya, satu masa kita pernah berkasar dengan hujah yang kata-kata tidak menarik, ataupun kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang tidak sepatut kita sebut, sumpah serana. Saya ingat ada masa kita kena minta maaf lah. Kalau dah dewasa, umur dah 20 ya benar, tapi mama pernah satu ketika, kalau kecil-kecil dulu mama pernah berkasar, mama tak sedar pernah kata kata-kata yang guris perasaan Kak Long. Kita ada kekuatan untuk minta maaf. Tak payah kita rasa itu bukan masa minta maaf, tidak. Ada kewajaran kita minta kemaafan. Mudah anak kita yang sedar ini dia tahu. Dia boleh juga kata tak apalah ma, tak apalah Umi, tak apalah ibu. Angah pun tak ingat tu semua itu, Angah pun minta maaf juga, Angah pun silap. Dia ada kekuatan, ada give and take. Mana kita minta kemaafan, anak kita pula dia dah dewasa, dia faham perasaan kita, dia kata apa? Tak apalah Umi, tak apalah Mama, cerita lama, dulu cerita buat tahun lepas. Angah pun ada silap juga. Contohnya, kita maafkan. Dia ada kekuatan. Dosa kita yang lama terampun, anak kita pun terasa dia dihargai oleh kita akan kesilapan kita. Tuan-tuan, ini bukan kecil ni. Saya cakap tuan, saya tak tahulah, minta maaf lah, ini live ni sebenarnya. Saya tahu live. Tapi saya dah peringkat usia ni, bila kita dah setahap usia ni, dah makin tua lah maksudnya, kita cuba recall balik. Sebab sejarah saya dengan anak-anak pun, saya tahu keras satu ketika. Saya tahu, saya live sekarang ni. Isteri saya penonton. Anak saya menonton juga ni. Ada kesilapan kita. Walaupun seorang ustaz, tapi ada ketika mungkin terlajak kata-kata yang tajam kerana nak marah ni. Itu sejarah lama. Kalau kita tengok balik dalam sejarah yang kita ada sekarang, kita kaji Quran, jiwa kita terasa. Apalagi usia kita meningkat, cucu pula ada, kita terasa, oh aku ada buat silap lah. Ketika satu masa didik anak, ada kadang terkasar bahasa dengan keegoan pada masa itu, waktu muda. Jadi sepatutnya kita kena cek baliklah tuan-tuan. Cek baliklah. Patutlah kadang-kadang, saya sebut tadi, minta maaf lah. Ini secara moral lah. Secara moral, berilmu kita nak faham macam tu. Ada waktu kita kena duduk bersama isteri suami, cakaplah kepada kita masing-masing, bang, kita satu masa dengan anak-anak berkasar, bang kan, ialah yang kita ada kesilapan. Anak kita, Abang Long tu nampak macam tak apa nak ceria hidupnya. Silap kita mungkin pernah kita sumpah seranah dia satu masa dulu, nak marah sangat. Tu Kak Lang ada kadang-kadang tak berapa ceria dengan kita sebagai ayah ibunya. Mungkin silap abang juga. Pada masa tertentu abang mungkin berkasar, doa pun tak banyak mana. Cuba semak balik tuan-tuan. Dan sekurang-kurang bila semak balik kita tahu di mana noktah kesilapan kita. Kita perbetulkanlah. Nak betul macam mana? Allah kita mohon keampunan. Ada anak minta maaf, tak jatuh maruah ibu dan ayah kerana minta pada anak kemaafan. Tak jatuh maruah. Jangan kita kata, saya nak minta maaf dengan anak saya. Saya ayah dia, saya ibu dia, saya umi dia, saya mama dia. Tak jatuh maruah. Tak jatuh maruah kita sekalipun minta maaf di atas kesilapan kita berbuat pada anak kita, dalam mendidik dia, dalam kata-kata, bahkan kita meninggikan maruah kita. Kalau anak kita anak yang ada iman, dia akan kata apa? Mak aku boleh minta maaf, sedangkan dia ibu aku yang aku hormati dia, pasti dia tak banyak kesilapan pun. Anak kita lebih memahami. Dan kesan kejiwaan tuan-tuan akan bawa pada anak nanti. Dia ada anak dia, cucu kita, dia akan bawa kepada kebaikan pada anak dia, cucu kita. Dia macam tu dalam moral kehidupan ni. Saya sebut tuan-tuan panjang, saya minta maaf lah apa ni isu macam ni Kak Juliana, Juliana panjang ni. Saya tak boleh bergerak sebab apa? Saya sedang melihat dalam kacamata saya dengan ayat saya kaji ni tuan, saya baca
Belum saya datang ni, saya baca 3-4 kitab. Saya dah tengok secara penuh implikasi pada ayatnya apa yang kita bawa. Saya nampak begini tuan-tuan. Saya nampak satu benda dalam hidup ini, iaitu didikan anak-anak ini, dia bukan sekadar dengan ketegasan, dengan kata-kata yang bersifat arahan perintah nasihat, tapi dia dengan hati dan tulus-mulus. Inilah sifat yang ada dalam hubungan kita dengan anak-anak. Kita nak bina anak ke mana? Nak bina anak dengan akhlak yang murni, kepada jiwa yang saleh, kepada akhlak yang berjaya, akhlak yang diridai Allah Azza wa Jalla, dan hidup masa depan penuh kebaikan. Dia kena ada nilai kejiwaan. Sebab isu zuriat ni tuan-tuan, isu dalaman. Isu zuriat, isu dalaman. Bukan hanya dengan kata-kata, suruh, perintah, tegas, bukan itu saja. Tapi dengan jiwa, dengan perasaan, dengan kata-kata lemah lembut, dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat sebuah kehidupan keluarga. Ini yang kita cuba nak angkat, dan jangan lewat dalam kita nak membina kehidupan sebegitu rupa. Yang dah lewat, kita doa kepada Allah keampunan. Kepada anak kita mohon kemaafan. Kepada isteri yang namanya, kepada suami isteri, kena angkat balik cerita lama kita secara keinsafan. Di mana titik tolak kita, perbetulkan segera. Tuan-tuan, ini antara ceritanya. Lalu kata siapa tadi, Luqman, ya bunayya, wahai anak aku yang aku paling sayang, permata hatiku. Kemudian Luqman dia bawa satu cerita. Dalam soal didik anak ini, dia kait dengan apa? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dia bawa suatu benda yang terarah kepada soal ketuhanan. Ya bunayya, wahai anakku yang aku paling cinta, anak permata hatiku aku paling kasih, itu mana ya bunayya, la tusyrik billahi, jangan kamu syirik dengan Tuhan kamu. Inna syirka la zulmun azim, syirik dosa yang besar. Tuan-tuan, tengok di sini, cerita Al-Quran ini bukan cerita biasa. Ini rakaman sejarah yang tak mati, rakaman peristiwa yang tak akan hilang, kekal selama-lama peristiwa ini. Sebab Quran tak berdusta, Quran tak berbohong, Quran benar dalam ceritanya, benar dan kekal sampai kiamat. Pertama sekali tengok bagaimana Luqman, antara kekuatan yang pertama dalam didik anaknya, dia kaitkan dengan soal ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Anakku yang aku paling sayang, jangan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya tak nak bincang tentang syirik itu apa benda kemudian, tetapi saya ambil satu rumusan awal. Kenalkan anak kita dengan kehebatan Allah dan kebesarannya. Alung datang ke bumi, alung lahir ke bumi sebagai insan manusia. Ini adalah rezeki Allah yang beri. Angah lahir ke alam bumi, rezeki alung dapat hidup sampai sekarang, dah usia alung 5, 6, 10, 12, 13 tahun contohnya. Tandanya alung ada Tuhan yang maha berkuasa, yang jadikan alung boleh hidup selesa, boleh makan, boleh bercakap, kenal mama, kenal ayah, kenal ibu, adik-beradik, kerana alung ada Tuhan yang maha berkuasa. Ay ustaz, kena bercakap ceramah ke? Taklah kena ceramah perdana 2-3 jam, wahai anak-anak semua, bapa nak ceramah tentang, bukan. Tapi kaitkan dalam banyak keadaan dengan anak ini, cuba kait dengan ketuhanan Allah, kait dengan soal kebesaran Allah. Ni cara dibawa oleh Luqman Hakim ni. Jangan syirik dengan apa? Allah Tuhan kau, wahai anakku. Jangan duakannya, jangan kufurkan kepada, sebab apa? Allah Tuhan kau ni Tuhan yang ciptakan segala-galanya. Ibu ayahnya pun Allah ciptakan. Ayah ibu yang hidup sampai sekarang Allah yang bagi rezeki. Alung samalah cerita.
Alung kepunyaan Allah, ibu ayah pun Allah yang punya. Tuan-tuan, soalnya di mana kita nak mula serahlah. Tapi tolong kaitkan. Saya nak bawa cerita yang simple, yang mudah. Saya pernah menangis dalam hal ini. Pernah menangis. Saya di ziarah rumah seorang kawan. Dia ni bukan orang Malaysia, Arab, Palestin. Cerita ketika saya masih bertugas sebagai pensyarah lagi, masa KUM, 12 tahun lah cerita. Rakan sejabatan saya, Palestin. Tapi tak mengajar jabatan saya sama, tapi universiti yang sama lah. Ziarah dia, dan saya minum bersama petang. Minum petang. Minum petang bukan berat lah. Minum sekadar kuih-kuih Arab 2-3 jenis, kemudian dengan air fresh orange mango begitulah ya. Minum petang bersama anaknya. Arab ini anaknya minum bersama. Seorang Arab biasa kalau dia layan kita dia bawa anak sekali. Dia nak perkenalkan kita siapa dia beritahu anak ini kawan ayah sekalian. Saya pun minum petang bersama, duduk dengan kawan Arab ini, anaknya yang masih kecil. Tuan-tuan sekalian, bila nak minum makan tadi, satu cara dia anaknya untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya terkesima, saya menangis. Sebab kita mungkin tidak mengamalkannya. Kalau kita amal pun jarang-jarang buat, terlupa banyak keadaan. Anaknya pegang saja kuih manisan Arab tu, dia panggil halawiyat Arab tu ya. Apa dia kata? Samillah, maksudnya baca doa. Yang saya terkesima apa tuan-tuan? Dia kata apa? Depan saya ni bahasa Arab lah. Anak bukan umur 3 bulan, 4 bulan lah ni. Anak yang dah akil baligh, dah umur 11-12 tahun begitu. Disebut perkataan, yang bagi makan itu bukan ayah. Yang bagi makan bukan ayah. Halawiyat ni makanan manis tu. Yang bagi makan bukan ayah. Allah yang beri makan kepada engkau, kamu. Saya tengok nama saya tengok nama Syamir ke, begitu lebih kurang. Dia sebut kataan tadi, nak ingat ke anaknya, apalah nilai sangat kuih yang sepotong halawiyat Arab tu, bukanlah sebanyak mana pun. Dikaitkan kan, baca nama Allah, Allah beri kau makan, bukan ayah. Mana dia yang beli makanan, tapi yang beri makan tu Allah Azza wa Jalla. Anak tadi tuan-tuan, apa yang saya nampak ialah, bila ayah kata macam tu, anak angkat makanan, dibacakan doa, Bismillahirrahmanirrahim. Saya menangis sebab apa? Cara dia. Saya kata, itulah kelebihan orang Arab. Yang ada agama, yang konsep agama, cara dia. Kita pernah tuan-tuan dalam keadaan makan di rumah, saya bimbang, baca doa pun lupa. Saya takut doa pun lupa, doa makan. Pernah tak kita syarabat anak kita, kesekurangnya kalau nak makan banyak atas hidangan yang atas meja tu banyak sekian makanan, sebut, halo, kita ni rezeki alhamdulillah lah, makanan lauk pauk pun banyak. Ramai kawan alung di sana yang tak ada makanan. Ada tak kita macam tu? Saya pun tak sebut macam tu pada anak-anak. Tapi kalau kita ada kekuatan ilmu, kita sebutkan. Kita makanan sebuah lengkap, nasi goreng dengan mi goreng dengan segala-galanya. Tapi ada kawan alung nun di Palestin, nun di negara yang luar sana, tak ada makanan macam ni. Lapar. Allah Maha Kaya. Alung dapat rezeki macam ni, syukur Allah. Tuan-tuan, jangan tuan kata Allah cerita ustaz ni simple. Tidak. Cara didikan itu bila kita nak masukkan darjah agama, itulah cara dia. Kaitkan pemakanan, Allah yang beri. Rezeki, Allah yang punya. Nikmat makan minum, Allah yang turun kepada kita. Syukur pada Allah. Sekurang anak kita faham, dia ada Tuhan. Bertuhankan Allah Azza wa Jalla. Rezeki hidup, rezeki makan, rezeki minum, pakai, semuanya datang pada Tuhan pencipta.
Ayah membeli pakaian, ayah ada duit, tapi semuanya Allah yang beri. Kalau Allah tak beri, tak ada apa dalam hidup ini. Inilah watak kita dengan keluarga. Kita besarkan jiwa anak dengan iman. Kita bina hidup anak dengan taqwa. Kita bina keluarga anak kita dalam keadaan apa? Dengan Allah Azza wa Jalla kita kaitkan. Inilah watakna Al-Hakim. Orang akhir dia kata apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau menduakan Allah Tuhan kamu. Dengan makna mudahnya, ingat pada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, jam sudah lebih masanya. Apa rumusan kita untuk hari ini? Satu ayat tak sampai hari ini. Minta maaf lah. Saya minta maaf banyak-banyak. Tapi saya turun pada level tuan-tuan. Saya ingat ini asas utama. Asal macam ni kalau kita hilang banyak benda. Tuan dalam soal kekeluargaan. Kita nak anak kita berjaya dalam hidup. Boleh dan kita minta. Tapi jangan lupa, nilai kejayaan mereka dengan agama adalah segala-galanya. Agamalah anutan utama mereka. Agamalah sebagai anutan utama mereka. Dalam apa situasi, agama bila memandu mereka, mereka akan berjaya insya-Allah. Tetapi kitalah sebagai pencetus kepada semua itu. Maka di sini tuan-tuan, kesimpulan awal saya ialah didik anak dengan akidah, dengan ketuhanan, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dalam apa cara? Tak payah nak berceramah. Anak kita kalau ceramah pun setengah jam ke, dia tengok mama aku ceramah, nak mati ke mama aku ni? Tak sebut macam itu pun, sekadar sebut dapat rezeki alung, alhamdulillah rezeki kita ini besarnya ya, Allah bagi kepada kita. Sebut Allah tu, nikmat besar Allah bagi, syukur sangat. Cukup 2 minit, 2 saat je. Tapi kita turun ke level biar anak kita faham Allah Tuhan kamu, Allah sebagai Tuhan kamu, Allah yang beri kamu rezeki sekurang-kurangnya. Itulah kekuatan yang boleh kita lakukan. Kalau dari itu untuk hari ini, yang berbaki panjang lagi itu, yang berbaki tentang soal mentaati, menghormati ibu ayah. Ini ceramah yang saya rasa air mata tak mudah nak kering lah ni. Sebab cakap tentang hubungan anak dengan ibu ayah. Kerana banyak benda di hidup tuan-tuan, saya boleh sebut di awal mukadimah sebelum saya berbincang lagi ke depan. Pintu keberkatan, pintu kebaikan hidup, antara pintunya pintu keredaan ibu ayah sebenarnya. Siapapun kita, anda ustaz ke, anda suruh syarikat ke, suruh rumah tangga ke, keberkatan hidup datang daripada keredaan ibu ayah kita. Kalau hari ini puan-puan bertatal ibu buat anak-anak puan-puan, demikian anak puan-puan akan Allah redha sebab puan-puan ada keredaan. Kalau hari ini kita ada ibu ayah masih hidup, keredaan kita bergantung atas ibu kita masih ada. Apa ceritanya? Kita sambung bulan depan insya-Allah. Setakat pagi ini itulah dia. Mudah-mudahan Allah berkati semua. Allah redai kita tuan-tuan dengan ilmu yang bermanfaat, hidup yang diberkati, dan kita doa kepada Allah mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan tenang.